اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris bawah sekali. Surat 14, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan disyarat bagi orang yang bang dan qama itu 3 perkara. Dan disyaratkan bagi orang yang bang, orang yang azan dan iqamah itu 3 perkara. Azan dan iqamah. Bang ni cakap teranung dah. Ke ada dalam bahasa buku bang? Ada. Azan dan iqamah lah. Tapi bang, lorak mana bang? Teranung Kelantan. Bang dan qama. Azan dan iqamah. Dan disyaratkan bagi orang yang bang dan qama itu 3 perkara. Ni syarat bagi orang yang bang dan qama. Kemudian di hadapan pula syarat bagi lafaz bang dan iqamah. Ni syarat tukang bang ni. Muazzin tu. Dengan mukim, dengan orang yang iqamah tu. Syarat tuang diri tu berapa syarat? Kemudian lafaz azan dan iqamah ni ada syarat pula. Dia ada tertib, dia ada muala. Tu hak syarat lafaz bang iqamah pula. Sekarang ni nak cerita syarat muazzin, mukim, orang yang tukang azan, orang yang tukang iqamah, syarat tuang diri tu. Kemudian syarat lafaz azan, dia kena tertib, kena susung, tak boleh nak tukar-tukar. Dia kena mualak. Jangan azan separuh, iqamah separuh, berhenti. Tu tidak mualak pula. Itu syarat bagi lafaz. Sekarang ini syarat bagi orang yang bang dan orang yang qomat. Muazzin, mukim tu apa syarat dia? Syarat orang tu. Muazzin tu ni tukang bang tu. Mukim itu tukang iqamah. Syarat bagi muazzin, syarat bagi mukim, bagi orang yang iqamah ada berapa? Ada 3 syarat. Ni. Jadi kita duk bicara perkara yang disunatkan sebelum daripada masuk pada sembahyang. Azan dan iqamah disunatkan sebelum masuk kepada sembahyang. Jadi lepas dah bicara berkaitan dengan syarat-syarat bagi sah sembahyang. Jadi sebelum masuk kepada rukun sembahyang, hak muka surat 15 tu, dia nak bicara dahulu perkara yang disunatkan. Perkara yang disunatkan sebelum daripada masuk kepada sembahyang. Kemudian dalam sembahyang ada sunat dia pula dalam sembahyang ni.
Hak dalam sembahyang ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Selesai sembahyang, ada pula sunat-sunat dia pula lepas selesai sembahyang. Ni sebelum sembahyang. Sunat di dalam sembahyang. Sunat selepas daripada selesai sembahyang. Ni. Selesai sembahyang kau, wirid dengan doa tu lah. Itu perkara yang disunatkan selepas daripada sembahyang. Ni hak sebelum sembahyang. 2. Azan dan iqamah. Yang mana azan dan iqamah disunatkan bagi orang lelaki. Perempuan disunatkan iqamah jua. Lelaki disunatkan azan dan iqamah. Perempuan disunatkan iqamah jua. Kemudian lelaki sunat azan dan iqamah ni bukan sembahyang berjemaah. Tak syarat sembahyang jemaah. Dia tak kait dengan jemaah ni. Orang nak sembahyang lelaki sunat azan, sunat iqamah. Dia tak kata sembahyang jemaah. Bukan kata. Kita baca dah kitab kita terdahulu kan. Maka sunat bagi lelaki itu perbuat keduanya, azan dan iqamah. Dan sunat bagi perempuan itu qamat jua. Bagi lelaki sunat bang dan iqamah. Dia tak kata lelaki yang nak berjemaah tak sebut pun. Lelaki semai seorang pun sunat azan dan sunat iqamah. Ada ni. Perempuan semai seorang sunat iqamah jua. Kalau berjemaah pula, lagilah azan dan iqamah. Perempuan pun sama. Tapi perempuan berjemaah, qamat saja je lah. Jadi perempuan disunatkan iqamah ni semayang seorang ataupun semayang berjemaah. Lelaki sunat azan dan iqamah semayang seorang ataupun semayang berjemaah. Cuma lelaki kalau semayang seorang, dia azannya bang hanya untuk dengar telinga dia saja sudahlah. Sebab dia bukan nak panggil orang. Tetapi kalau nak berjemaah tu di dalam rumah kita, bukan semayang seorang, sekadar dengar ahli rumah kita lah. Macam sebut minggu lepas lah. Hak sunat azan dengan kuat walaupun semayang seorang adalah ketika kita berada di padang-padang, di kebun-kebun, di bukit-bukit. Hak tu Nabi perintah. Nabi perintah supaya azan dengan kuat. Sebab apa? Sebab tidak dengar oleh jin, tidak dengar oleh manusia, dan tidak dengar oleh perkara-perkara lain, pokok ke apa ke. Nabi kata, melainkan akan jadi saksi pada hari kiamat, pada hari akhirat. Akan jadi saksi. Dia ni duk kebun. Dia nak semayang seorang je. Disunatkan azan, disunatkan kuat. Sekuat-kuatnya. Pandai ada orang mana pula. Dah ada belakang takkan nampak. Biarlah dia ada belakang pun. Dia ada mana-mana ni, bukan tak adanya. Mana-mana pun dia ada. Ada yang disunatkan azan dengan kuat walaupun kita hanya nak solat seorang diri. Jikalau kita solat tu umpama di padang-padang, umpama di kebun-kebun. Tak ada. Tapi kalau kita semai seorang diri di rumah, sekadar dengar telinga kita sudahlah. Kemudian kalau kita nak berjemaah sesama ahli keluarga, setakat dengar sesama ahli keluarga. Kuat sikit lah sebab untuk dengar sesama ahli keluarga. Tapi nak ceritanya, azan dan iqamah bagi lelaki ni bukan hanya semayang berjemaah sahaja. Bahkan kalau lelaki yang nak qada sembahyang, dia nak qada sembahyang, mula-mulanya dia pun bang, kemudian dia pun iqamah. Lepas iqamah dia pun qada sembahyang. Beri salam, dia nak qada sembahyang lain pula, iqamah saja. Lepas tu nak qada pula iqamah saja. Sebab apa? Sebab sekali dia dekat-dekat. Dia qada. Tapi kalau qada sekali, lepas tu berhenti kat arah nak qada pula, azan dan iqamah. Lepas tu lama kat arah nak qada pula, azan dan iqamah. Sunat dia gitu. Dah dia tak cerita semayang tunai ni, nak semayang. Nak semayang fardu. Dia sebut kata semayang fardu tunai tak ada qada sekali pun, azan dan iqamah. Tapi kalau qada tu bersambung, maka azan dan iqamah hak semayang yang pertama.
Semayang kedua, ketiga tu iqamah saja je lah. Macam contoh kita semayang jamak. Kita semayang jamak ni, semayang mula kita nak semayang tu kita azan dan iqamah. Kemudian semayang yang kedua ni pula sambung kan. Maka iqamah sahaja. Pada ni. Tapi kalau di jamak takhir, di semayang zuhur. Ni jamak takhir dalam waktu asar. Di semayang zuhur, lepas semayang zuhur siap tu, Allah sakit perut. Dia pun masuk bilik air, misalnya. Sebab, antara semayang pertama dengan semayang kedua, kalau jamak takhir, mualaknya sunat je. Bukan macam jamak takdim. Jamak takdim, mualak antara salam semayang pertama dengan takbir semayang yang kedua, tu wajib tu. Kalau jamak takdim. Lepas salam zuhur tu, jangan duk cerah lama, kena takbir semayang solat lalu. Kalau jamak takdim. Lepas salam maghrib itu, takbir lalu mayat isyak. Itu jamak takdim. Dia wajib mualak. Kalau lepas semayang pertama, selepas selesai beri salam zuhur, sakit perut, masuk bilik air. Putus mualak. Maka asalnya kena tunggu kopak kat rang lah pulaknya. Tak boleh nak jamak takdim dah. Sebab sudah putus mualak. Mana? Kena tak boleh jamak takdim dah lah. Anda kena tunggu waktu asal sendiri. Sebab apa? Sebab sudah putus mualak. Ada pun kalau jamak takhir, mualak sunat je. Tak wajib mualak ni sunat je. Jadi buat masalah, dia semayang zuhur jamak takhir. Dia pun bang qomat zuhur. Sudah main zuhur ni, dia masuk bilik air contohnya, lama keluar, barulah dia nak semayang asar. Azan dan iqamah semula. Azan kena azan semula. Sebab dia sudah tak sambung antara semayang asar dan semayang zuhur dengan semayang asar. Tapi kalau kita biasa jamak ni, kita sekali lalu dua tu. Kita sekali. Pada ni. Maka azan dan iqamah semayang pertama. Semayang kedua, iqamah jua. Pada ni. Ni cerita orang lelaki. Kalau orang perempuan, dia jamak ke perempuan ni, semayang pertama pun qomat, semayang kedua pun qomat. Tu kalau orang perempuan. Tak ni. Sama kot cerita hak bab qada tadi. Qada yang bersambung. Orang lelaki azan dan iqamah hak qada yang pertama. Lepas tu kok qomat gitulah. Tapi kalau perempuan yang qada, yang bersambung-sambung, yang pertama ke yang kedua ke, qomat saja je lah. Dia tak ada azan. Acak mana pula kalau semayang qada tu banyak. Qomat. Qomat lah. Alah, kalau 4 kali qada, 4 kali qomat. Orang puang ni semayang qomat dah. La ilaha illallah. Gitu pula. Buih mulut-mulut tu cakap daripada minggu lepas. Jadi dia cerita minggu lepas tu cerita gitulah. Ni minggu kedua ni. Dia tak tanyalah, ingat ke qomat? Dia ingat cerita lain. Ada qomat. Ada dah ingat. Kalau ada dah ingat tu, jangan qomat tu. Ada dah ingat tu. Kalau qomat sungguh dia akan dah ingat. Kalau qomat sokmo bila dah ingatnya. Tapi mungkin kau dah ingat. Tapi kalau kerek dah ingat tu, qomat jarang-jarang tu. Kita pandai nak qomat? Pandai dah. Subuh qomat. Apa subuh qomat? Jadi subuh qomat. Tapi zuhur tak qomat. Dah apa gitu? Dia kira qomat sekali untuk 5 waktu. Tu kan pasal tu. Mana qomat sekali untuk sampai ke isyak. Lepas tu esok subuh qomat pula untuk sampai ke isyak. Gitu. Jadi 1 qomat untuk 5 semayang. Pandai juga tu. Mana?
Hmm? Oh, kena-kena kita ni bukan mazhab Syafi'i lah. Kalau kita ni kok gitu kok bukan mazhab Syafi'i lah. Jadi kalau orang perempuan tak iqamah gini, maknanya mazhab Hanafi dengan Hambali lah demo ni. Hanafi Hambali tak ada qomat perempuan. Hanafi kalau perempuan qomat makruh. Hambali qomat perempuan tidak disyariatkan. Perempuan tak ada. Yang sunat iqamah ni bagi perempuan semai seorang ataupun berjemaah sesama perempuan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, iqamah bagi perempuan sembahyang seorang diri ataupun berjemaah sesama perempuan. Mazhab Hanafi tak ada makruh qomat perempuan. Kemudian mazhab mereka kata tidak disyariatkan qomat bagi orang perempuan. Jadi kita ni mazhab Hanafi Hambali lah kalau gitu. Dia tak tanya lepas ingatkan mazhab Syafi'i belaka. Kena Hanafi dengan Hambali ni. Mari daripada India kali ni. Keturunan India. India tu mazhab Hanafi. Orang mari India sungguh ni. Kalau dah India, Pakistan kali. Tak ada meh Pakistan pun Suka pula dah. Dah iyalah. Kalau tak ada iqamah mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Hak perempuan disunatkan iqamah mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Tu kata ingat ke mazhab Syafi'i belaka. Baru nak balik mazhab Syafi'i mula. Baru nak balik mazhab Syafi'i semula. Ingat ke cerita-cerita ni, cerita ni hak kita dah amat dah. Jadi tak qomat tu kerana tak tahu sunat ke mana? Tak tahu sunat. Ingat ke mana orang lelaki je lah, mana hak azan dan iqamah ni. Kemudian orang lelaki pula dia tak ada azan, ada iqamah saja je kalau semai seorang. Orang perempuan dia tak ada langsung. Jadi lelaki puang sama je. Orang lelaki semai seorang azan dan iqamah, dia ambil je, ambil iqamah. Orang perempuan iqamah saja dibuang terus, tak ada sahabat. Lebih kurang je lah. Orang lelaki azan dan iqamah kalau semai seorang berjemaah sama telah lah. Tapi orang lelakinya qomat saja je. Gitu dah. Jadi dia potong dua tinggal Orang puang qomat saja, dipotong tinggal kosong. Mana? Orang lebih kurang je lah. Orang lelaki ambil satu daripada dua, orang puang satu pakai buang. Kalau tak penuh iqamah ni, pandai kedok sebenarnya. Berasa je pandai kadang-kadang kita ni. Tapi saing tak patai nak buat, tak jadi. Kita tengok orang, mudah je. Biasa kadang-kadang. Mudah je bang, payah apa? Kata nak bang, teh kat luar dulu. Allah. Dia pun bang lah kot spekar sekali. Kejut orang kampung. Mu'allah mana bang tu? Mu'allah tak setarang. Kena nak ayah haji mu'allah apa? Dah kata bang duduk kat luar, dengar bang biasa mana. Dia kira macam, alah. Duk dengar sokmo orang bang, takkan tak pandai. Padahal dia tak pernah buat. Takkan pandai. Dia bang sekali barulah. Pesen tu. Aduh lah. Tu kata al-awam la mazhab lahum. Orang-orang ni tak ada mazhab tetap lah orang awam ni. Kena pada mana-mana tu yelah. Kena mana-mana tu yelah tu. Gitu je. Kita kata mazhab Syafi'i tu kata kita. Tapi ilmu mazhab Syafi'i ni tak ada. Lepas tu mazhab apa? Mazhab kita dalahnya. Mazhab sendiri. Langgar je lah, buat je lah. Kebetulan hak mana-mana. Tapi bukan awak ringan pekoh ni. Tapi kalau tauhid, hak tu tak letak molek hak tu kok. Lah.
Dia dalam bab ni kita tak boleh nak curiga. Dia tu tak pernah belajar tu akidah dia. Tak, jangan kita duk curiga orang gitu. Sebab benda pegangan ni benda simple je, benda sikit je. Kita tengok orang tu tak pernah belajar, pegangan dia soft. Pegangan dia tak pakai. Jangan duk kata gitu. Sebab ada orang tomoh gitu. Ada ni. Sebab dia tak pernah belajar. Saya jumpa macam-macam orang yang kita tengok biasa je. Semayang tu semayang lah. Tapi nak ceritanya, kalau semayang dia jadi makmum je lah, hedeka je lah. Tapi bila cerita bab pegangan, gitu saya duk pegang lah. Tengok. Kita nampak dia tu macam tak ada ilmu lah, kita kata. Tapi kita mana tahu latar belakang dia. Daripada budak dia duduk dengan siapa ajar, mana kita tahu. Tapi tengok pada dia tu macam kita kata kok, biasa-biasalah, bukan orang berilmu sangat lah. Tapi dia cerita bab pegangan, ya lah. Saya dah pegang gitulah makening. Dia kata toki dia ajar. Sebab hidung toki. Orang zaman gitu. Zaman gitu kan biasa kan, duduk dengan toki, ngetuk zaman gitu. Dah nak derek tu kan, dah toki tu ambil, gitu je lah. Gitulah toki dah ajar dia. Saya dah pegang gitu lah. Tapi nak hura-hura, lepas tu nak sebut nama hak salah ni, Mu'tazilah apa, saya tak pandai. Tapi kalau hak salah tu, saya tahulah salah, dia kata. Cukup tu. Ada ni betul dia nak kata. Tiba-tiba hak duk dereba dia sokmo. Hak tu imam dia sokmo. Dialah tu imam, dialah syekh berzanji marhaban, syekh tahlil, dia belaka. Siapa cerita bab pegangan, ngegar kepala, tak pandai, tak reti, pening. Tengok. Dan siapa yang tolong hura? Hak tadilah, hak anak mamu tak dia. Anak mamu tolong cerita sikit. Baru dia faham. Sebab dia ngaji kelas umum gini, kadang ngajar kelas umum gini. Dia payah. Lepas tu saya sebut semua. Tak faham, kena tanya orang-orang hak ngaji lama. Biar dia tolong. Kat mana tak faham? Biar dia hura-hura, baru jalan sikit. Tak faham pula sini, hura pula. Satu-satu hak kusuk tu biasa sadu. Hura dia molek. Kita ni ngajar gitu. Hak kawan ni pening dah mula-mula ni. Kalau pergi pula kau pening jadi kusuk. Sebab apa kita ni hanya secara cerita gitu je. Tapi kalau kita bermuzakarah, hati cerita lain. Dia kena gitu. Tapi nak ceritanya, siapa yang tolong jelas ke dia? Hak tadi ni, hak anak mamung ni. Kalau tengok dia biasalah. Orang mayabang, tapi orang biasalah. Bukan kata orang duduk depan. Nak dia tu imam tak pernah. Nak jadi syekh tahlil tak pandai pun. Maknanya ikut-ikut gitu je. Lepas tu kata, dia ni tak ngaji ni, akidah, jangan duk tomoh gitu. Itu bahagian masing-masing. Kata, kalau Tuhan nak beri dia kebaikan, Tuhan beri dia faham agama. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala akan beri dia faham agama. Faham agama. Al-fiqhul akbar adalah aqidah. Fahaman agama yang paling besar, aqidah. Kita sebut fiqh ni, fiqh syariat. Ibadat zuhir nak kalau kita kau. Dia fiqhul akbar, fiqh yang paling besar adalah aqidah. Jadi kalau orang tu Tuhan kehendak kebaikan, Allah Ta'ala akan beri dia faham je agama. Tuhan beri faham agama dengan bahawa Tuhan akan susun bagi dianya, boleh walaupun hanya duk ngetuk, tapi boleh faham akidah. Tu Tuhan susun ke dia gitu. Hak ni walaupun dapat duk ngaji Quran, duduk sejik surah semua, tapi Tuhan tak kehendak kebaikan, dia tak faham agama. Dia tak faham hak fiqh, paling besar sekali tu akidah. Tak faham apa-apa, Tuhan tak kehendak kebaikan ke dia. Kemudian boleh Tuhan buka ke dia, boleh faham agama. Barulah Tuhan kehendak kebaikan. Ada ni. Sebab itulah kita ni, kalaulah Tuhan buka jalan kepada kita nak faham agama daripada pegangan apa semua, itu semua ada kurniaan daripada Allah. Kita wajib bersyukur. Bukan nak sombong, wajib bersyukur. Itu semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan tidak kehendak, tak ada. Tadilah jadi tu imam, jadi syekh tu syekh ni, akidah tak reti. Ada ni. Sekali ni bukan tu imam je.
Orang-orang yang boleh ceramah pun kadang-kadang berakidah kucalana. Sekarang ni. Pada ni. Tak ada ngaji akidah ataupun ngaji akidah salah faham. Ataupun hak jenis hak lajak pula. Hak pegangan lah. Qada qadar tiba-tiba dia nak pergi pula kepada ni. Basirah mata hati. Itu kurniaan Allah. Itu bukan cerita bab iman. Hak pembicaraan permulaan agama. Ni dia ada hak tak ada bab pegangan, ada hak mengaji pegangan hak salah. Ada orang hak terundur sangat siapa ke tak boleh langsung. Tuhan belaka. Ni. Banyak perkara learning ni. Banyak perkara learning. Hak saya sebut kemarin saya ada sebut. Saya terdengar dalam satu rakaman YouTube, terdengar bab akidah lah. Bab akidah yang duk terang-terang main kata dia. Salah akidah kufur. Sedap lah. Kena ngaji molek akidah ni. Kena belajar molek bab akidah ni. Jangan duk terang-terang gitu, jangan. Salah kafir dia kata. Ni bab pegangan dia tekan. Pegangan ni macam mana? Akidah ni macam mana? Macam saya lah. Saya mengajar tak takut sikit habuk pun dalam hati saya kepada makhluk. Saya mengajar ni saya tak takut sikit habuk pada makhluk. Tak takut Tuhan je. Takut pada makhluk. Sebab apa dia kata? Kalau mati pun syurga duduk tunggu dah, dia kata. Sedapnya dia. Kalau mati syurga duduk tunggu dah. Dia ni lah kalau dia mati. Allah, syurga duduk tunggu dah. Kena tanya dia mana tahu. Dia mana tahu syurga duduk tunggu dah. Tanya dia. Saya ngajar tak takut sikit habuk pun kepada makhluk dalam hati ni. Kang kena takak, kang. Ni hak kang ni. Hak kang ni lah syirik. Hak ni semayang tapi syirik ni. Mai duk kang kena takak kang kena ambil tindakan kang. Tu takut makhluk. Tu syirik ah. Allah dia. Mudahnya nak syirik kat orang. Ada ni. Kan ada orang-orang dia takut. Takut dia pun slow. Mana apa takut kepada makhluk. Orang lemah iman. Tapi bukan orang syirik. Ni orang syirik ni. Semayang je tapi syirik. Ni kono-kono kena ngaji akidah. Salah dia bawa. Siapa ke takut kepada makhluk ni, siapa ke sanggup sembunyi ilmu, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang comel, tapi yang mudah-mudah kata syirik. Syirik dulu dah. Kadang-kadang kan orang-orang hak ni hak ngajar sendiri ni tak timbul lah. Orang-orang hak mengajar hak bawah kerajaan contohnya. Jadi kerajaan duk pantau. Dia pun nak setuh-setuh ni pun dia jadi kang. Ada kang dah tu. Kang tu. Maka dia pun dak setuh lah. Biarlah tengok klik. Lah ni jangan duk main, duk kosek-kosek, marah lalu. Tak boleh kosek. Sebab sepatutnya kalau kerajaan tegur, nasihat, terima kasih banyak-banyak. Dalam ni tak boleh. Dia kena belaka. Betul belaka. Ada ni. Tegur je sikit. Faham tak ni? Ada. Jadi ada kang tu. Slow sikit itu. Sembunyi ilmu. Dak. Ditunggu masa pula. Apa ada kang gitu? Satunya kena jaga hikmah dia pula. Satu. Tapi bukan hikmah ni kerana puyuk nasi. Itu lemah iman. Siapa setakat sanggup hukum tukar hukum kerana puyuk nasi, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena panggil. Dah kena panggil gi lah. Dia panggil gi. Salah kat mana? Tanya dia. Salah saya betul. Salah lah kamu duk komen kerajaan. Royak lah gitu. Dalam tauliah mengajar tidak dibenarkan komen kerajaan. Maka senang awak tadu peraturan. Tak ada dalam tu. Dalam tauliah mengajar tak ada. Ni. Jadi orang ni suka kalau diangkat. Kosek je siap. Jadi pasien tu.
Kita kau besar tanggungjawab. Kau banyak perkara yang kita kena amati. Nak amati ni perlu pada tegarang-tegarang. Ada ni. Kita kau besar tanggungjawab, kau besar lah yang kena nak jaga. Orang yang besar tanggungjawab ni, dia kena kuat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni, buat besar tanggungjawab ni. Dia kena kuat hubungan dengan Allah. Qiyamul lail dia kau banyak. Muhasabah dia kau banyak. Berkhalwah dengan Allah kau banyak. Sebab apa ni? Takut ni akan dibesar di hari akhirat. Gitu sepatutnya. Ada ni. Dulu kita senang, kita tak ada besar tanggungjawab. Dak usin mana? Ada besar tanggungjawab, kena usin besar. Kena usin sungguh-sungguh. Lepas tu kata kena banyak muhasabah. Banyak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatkan ibadah. Ilmu kena mantap. Ada ni. Ilmu kena mantap sebab apa? Sebab bila besar tanggungjawab, besar tanggungjawab, besarlah persoalan dia. Besar persoalan dia. Ada ni. Bukan untuk berbangga-bangga. Kita hidup sementara je. Sampai masa mati belaka. Kita nak besar kat mana pakat kita. Jangan boleh pangkat, orang pun tak mau tegur dah. Ada pesan gitu. Boleh pakat kau, tak mau tegur dah orangnya. Kalau hak tu baik pun, pakai hangguk-hangguk gitu je. Dah sibuk dah tegur dah. Pagi tu lalu sibuk. Dan ni kena muhasabah di masing-masing belaka ni. Kita boleh ceritalah bila benda tak ada tangan. Bila benda ada tangan, ada pangkat di tangan, ada harta di tangan. Ujian besar. Masa kita tak ada pangkat, kita boleh cerita. Kalau saya dapat pangkat, saya akan. Kalau saya ada duit banyak, saya akan. Duit banyak tangan, sayang tak sekarang dah. Sayang ke agama, mudah ke joli. Dari itu masa tak ada duit, kalau saya duit banyak, saya akan infak. Saya akan belaka. Bila Tuhan beri je, ujian besar. Sama juga. Kalau boleh pangkat di kedudukan, akan meninggikan syariat. Nak meninggikan syariat, kita ni dalang kena kuat. Dalang kena kuat. Lagi tinggi kedudukan, lagi kena kuat dalang. Ada ni. Macam kita dalam rumah tangga lah. Hak bapak tu hak kena kuat sekali dalam bang. Sebab apa? Dia ketua. Ada ni. Dia ketua kan, dia paling kuat sekali. Kalau bapak tu dalam bang tak ada, rebah habis. Ada ni. Sama juga. Lagi tinggi pangkat, lagi kena kuat dalam bang. Dalam kena kuat Mana dalam ni tak ada sifat-sifat mazmumah Ni, semua dengan sifat-sifat mahmudah, dengan sifat tawaduknya, dengan sifat ikhlasnya. Sentiasa bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau nak kepada agama. Dia betul lah. Besar tanggungjawab, besarlah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Jelah orang ni suka jenis orang angkat. Kita begitu juga dah. Kalau orang angkat suka. Cuba orang komen, orang kritik, kesang lalu. Gitu lah. Tapi kita sepatutnya kau tinggi, kau perlu kepada tegarang-tegarang. Tapi kalau kita nak dikelilingi oleh pengampu-pengampu, okey je lah. Kita benakan pengampu-pengampu mengelilingi kita. Gitu je lah. Itu atas jalan masing-masing tu. Tapi orang ni kadang-kadang nak mengajar kang. Ada kang tu. Kang tengoklah. Hikmahnya macam mana. Tapi kang ni puik nasi kan ni likut puik nasi kan. Akhirnya kita pun sembunyi ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syirik tak boleh kata syirik gitu. Ni siapa ke kang kalau aku ceritakan kena takat kang syirik, semayang pun syirik juga kata dia. Ni sekarang ni suruh ngaji tauhid, tapi mudah pula nak mensyirikkan orang. Betul kata kalau dah nampak pegangan, kita jangan nak mudah-mudah tomoh lah. Tapi kena ngaji molek.
Kalau orang-orang kita kenal tu, kita bukan tomoh, maka kita muzakarah. Itu je lah. Ada ni. Tapi yang kata dia tak mengaji. Sah pegangan dia tak betul. Jangan. Kalau Tuhan kendak kebaikan, macam tadi lah. Tak ada mengaji mana-mana pun. Hanya setakat tuk je aja. Toki je aja. Comel loteng. Dan bab pegangan. Walaupun tak pandai lah nak cerita tak pandai, tapi tahu. Dengar. Hak tu aku duk pegang lama kening. Hak pesen tu salah. Aku pun tahu salah gitu. Tapi salah tu nama apa tak tahulah. Ni. Tak ada ni. Tu bab pegang kena tu. Bukan bab pekoh ni kata tak apa lebih kurang. Bab pekoh ni jaga juga. Cuma gitulah. Kita ni orang awam bab pekoh ni mazhab Syafi'i. Kena bab iqamah orang perempuan mazhab Hanafi Hambali kena. Hebat orang kita ni. Mujur baru tu. Bui mazhab Hanafi dengan Hambali. Sampai dah bui jahil. Kerana orang perempuan sini tak tahu qomat tu sunat. Jahilnya. Kan beri mazhab Hanafi Hambali tu kan. Kan balik. Kita Hanafi Hambali sebelum ni. Kerana mana tak beri lah kata jahil. Tapi jahil dengan mazhab Syafi'i. Betul lah. Jahil dengan mazhab Syafi'i. Tapi bab pekoh gitu je. Faham tak ni? Bab pekoh maknanya ada sikit lah. Ada sikit. Dia kita dah ketat mana kalau bab-bab khilaf-khilaf ni. Ketat tadi. Bab pegangan. Bab pegangan tak ada. Tu tak ada tu. Tak ada kompromi tu. Kena letak molek. Kena pastikan molek. Pegangan kita. Pegangan keluarga kita. Biarlah betul-betul pegangan ahli sunnah wal jamaah. Biar betul-betul pegangan ahli sunnah wal jamaah. Habis. Jadi lelaki azan dan iqamah, perempuan iqamah juga, sama ada sembahyang seorang diri ataupun sembahyang berjamaah. Kemudian dalam kitab ni dia ada tak di hadapan ni? As-salatu jami'ah. Ada tak? Tak ada bicara dalam kitab ni. Tak ada. Yang mana azan dan iqamah ni pada sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Azan dan iqamah sembahyang fardu hak 5 waktu. Sembahyang jenazah tak masuk. Jenazah tak masuk. Hak azan dan iqamah ni pada sembahyang fardu hak 5 waktu. Adapun kalau sembahyang sunat. Sembahyang sunat kemudian yang dituntut berjamaah. Kemudian kita nak dirikan sembahyang sunat tadi dalam berjamaah. Sunat dimulai dengan seruan as-salatu jami'ah. Ni. Biasa dengar kan? Tak ada Jumaat, tak ada. Jumaat tu sembahyang fardu, 5 waktu. Sembahyang apa? Sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat raya. Kan? Sembahyang sunat raya kan? As-salatu jami'ah rahimakumullah. Kau apa nak dengar? Dengar. Bukan Jumaat. Jumaat azan dan iqamah. Sembahyang sunat. Jadi sembahyang tarawih sembahyang sunat. Sembahyang raya sembahyang sunat. Yang dituntut berjemaah, yang disuruh buat dan kena berjemaah. Sembahyang tarawih dituntut berjemaah. Sembahyang raya dituntut berjemaah. Kemudian kita nak buat dalam keadaan berjemaah. Kalau sembahyang tarawih nak sembahyang seorang, tak ada lah salatu jami'ah, tak ada. Kalau kita nak sembahyang raya di rumah seorang, tak ada lah disunatkan kata as-salatu jami'ah. Tak ada ni. Hak tadi azan dan iqamah sembahyang seorang pun ya, majmu'ah pun ya. Ni tak nilai ni. Hak sembahyang fardu 5 tu, lelaki azan dan iqamah, perempuan iqamah sahaja, sama ada sembahyang seorang ataupun sembahyang berjamaah. Adapun berkaitan dengan as-salatu jami'ah tu,
Semayang sunat. Satu. Kemudian main sunat tu yang dituntut berjemaah. Yang disunatkan kita buat dalam keadaan berjemaah. Kemudian pula kita nak buat berjemaah. Maka disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Ada ni. Dia ada tiga qaid, dia tiga syarat. Yang pertama sembahyang sunat. Jadi sembahyang fardu tak masuk. Ni sembahyang waktu malah nak qomat puan macam tu. As-salatu jami'ah. Tak ada. Sembahyang sunat. Tu yang pertama. Yang kedua, yang dituntut berjemaah. Yang disuruh berjemaah. Yang dituntut berjemaah. Mana apa? Yang disuruh syarat suruh berjemaah. Dia sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Yang pertama, sembahyang 2 hari raya. Dak pertamalah 2 aja dia. 2 Sebab sembahyang 2 hari raya. Raya Aidul Akbar, raya haji, Aidul Asrar, raya puasa. Yang ketiga keempatnya 2 gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan. 4 lah jadinya. Yang kelima sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. 5. Ini sepakat ulama ni dituntut berjemaah. Dituntut berjemaah. Kemudian sembahyang witir, sembahyang tarawih dan sembahyang witir di bulan Ramadan. Witir tiap-tiap malam. Tapi dituntut berjemaah witir bulan Ramadan. Witir bulan Ramadan sunat baca kuat. Itu beza dengan witir malam-malam yang lain. Di witir bukan bulan Ramadan. Witir ada tiap-tiap malam. Cuma bezanya witir Ramadan sunat berjemaah dan sunat baca kuat. Sama ada kita witir tu jadi imam ataupun witir tu sembahyang seorang bulan Ramadan. Ada ni, witir bulan lain tidak disunatkan berjemaah dan disunatkan baca perlahan. Tu je beza. Mana ni? Witir tiap-tiap malam. Yang bezanya witir bulan Ramadan sunat berjemaah dan sunat baca kuat Fatihah dan surah. Witir bulan-bulan yang lain tidak disunatkan berjemaah dan disunatkan baca dengan perlahan setakat dengar telinga saja. Ada gitu. Jadi tarawih dengan witir sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Ni ya. Sembahyang sunat hajah, sembahyang sunat tasbih tidak dituntut berjemaah. Kita nak buat berjemaah tidak disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Gitu je lah. Faham tak ni? Kita ada 3 syarat, 3 qaid. Yang pertama sembahyang sunat. Yang kedua yang dituntut berjemaah. Mana? Raya haji, raya puasa, gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih, sembahyang witir di bulan Ramadan. Tu je. Tu. Kemudian tu yang ketiganya nak buat dalam keadaan berjemaah. Kalau kita sembahyang tarawih nak sembahyang seorang, tak ada salatu jami'ah. Sembahyang witir bulan Ramadan kita sembahyang di rumah seorang, tak ada salatu jami'ah. Gitu je. Ada ni. Ada 3 syarat. Adapun sembahyang hajah, sembahyang tasbih di antara sembahyang sunat yang tidak disuruh berjemaah. Kita nak buat jemaah juga tidak disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Ingat baik. Sebab dia kot orang dia sembahyang hajat berjemaah, as-salatu jami'ah. Allah, tak payahlah. Dia nak sembahyang tasbih berjemaah, as-salatu jami'ah. Tak cukup syarat. Dia memang nak buat jemaah, mahajah dengan sembahyang tasbih ni, tapi tidak dituntut berjemaah. Nak buat jemaah sekalipun tidak disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Kemudian sembahyang hajah, sembahyang tasbih tidak dituntut berjemaah. Tiba-tiba kita buat berjemaah, apa hukum pula? Itu hal lain pula. Sembahyang hajah, sembahyang tasbih
tidak disunatkan berjemaah, tidak dituntut berjemaah, tidak disuruh berjemaah. Tiba-tiba kita buat dalam keadaan berjemaah. Orang ni nak kira pula tu. Orang tak tuntut, orang tak suruh, kita pergi buat juga dalam keadaan berjemaah. Tidak dihukumkan makruh. Tak makruh. Tapi dapat tak pahala berjemaah. Sebab orang tak suruh ni khilaf ulama. Gitu. Makruhnya tidak. Makruhnya tidak. Tapi dapat tak pahala berjemaah? Khilaf ulama. Ada kata dapat, ada kata tak dapat. Semayang hajah, semayang tasbih berjemaah, sama je fadilahnya dengan semayang hajah, semayang tasbih seorang diri. Sebab orang tak suruh. Tapi cuma tak makruh je. Yang kita duk buat semayang hajah, semayang tasbih berjemaah tu, kita turut pandangan kata boleh fadilah berjemaah. Gitu je lah, tak suruh balak tu. Faham tak ni? Cuma setengah gurunya dia mengkiaskan semayang hajah dengan semayang istisqa. Semayang istisqa ni semayang minta hujan. Kan hajah tu kan kemarau, air tak ada, air sedikit tak cukup untuk kegunaan. Maka berhajahlah kepada air. Tu seolah-olah main hajah tu. Jadi semayang istisqa memang Nabi buat berjemaah. Maka ulama pun kiaslah semayang hajah ni dengan semayang istisqa. Sebab buat berjemaah ramai-ramai ni, doa sekali ramai-ramai ni, mudah-mudahan dalam ramai-ramai tu hak Tuhan terima doa dia. Gitu je lah. Pandai. Sebab tu orang buat semayang hajah dalam keadaan berjemaah. Semayang tasbih gitu juga. Sebab apa? Kalau buat sorang-sorang ni dak rajin sikit. Kalau buat berjemaah ni jadi sungguh sikit. Yelah kan, nak buat amal apa tengok orang. Orang tak ada malah, orang ada rajin. Dok gitu. Kalau dok gitu sama lah. Sama lah. Seorang ke berjemaah ke. Cuma gitulah. Kita ni iman qada tu je. Mana bukan kerana orang. Tapi orang ada tu jadi kos semangat. Mana ada capur tu. Ada capur sikit kerana orang. Hak capur sikit tu tak ada pahala lah. Kalau dok capur sikit tu. Hak kerana Allah lebih, bolehlah pahala qada lebih banyak mana. Mana kalau kata 70% kerana Allah, 30% kerana orang. Kalau orang tak ada 30%, tinggal 70, tak jadi lah, tak orang 70 tinggal. Tu kata kalau seorang dah buat lalu sebab ada 70% je semangat. Ada ni. Kalau ada orang, tambahkan orang tu 30%, jadi 100%. Kalau tak ada orang, tinggal 70%. Rebeh lah. Tak yang berasa nak buat. Tak yang berasa malah buat apa? Tinggal 70% je. Tapi kalau ada orang, tambah pula 30% kerana orang, jadi semangat. Gitu je lah. Lepas tu pahala kau ada 70% tu lah. Dah telitah warna pula. Apa beza seorang dengan ramai ni? Dia dah jelah, tak sekira tasbih ke apa pun. Apa beza seorang dengan ramai? Dia seorang kau sedap buat amal sebab tak ada orang tengok. Malah lalulah. Tu kata tak solid orang panggil. Hati tak solid. Hati tak 100% kerana Allah. Gitu je lah. Tak apalah, buatlah ramai-ramai. Tapi oleh kerana hati tak solid, pahala pun tak solid. Gitulah. Hati tak solid, pahala tak solid. Dia sebulan sekali. Dia kalau rajin bukan sebulan sekali, tiap-tiap hari. Rumah dah buat lalu. Gitulah makna tak solid lah. Kalau solid, sama je. Bahkan sembahyang sunat ni seorang lebih rajin sepatutnya. Seorang lebih sungguh. Sebab apa? Sebab kita tak babik dengan orang. Itu seorang. Kalau kita babik dengan orang, kalau tu imam cepat, kita sungguh cepat. Kalau tu imam lambat, kita sungguh lambat. Tapi kalau kita buat seorang, mana kita tupu je. Hak kita je orang-orang pun. Mula-mula kita buat lambat. Lepas tu berasa macam tak sedap dah puasa ni. Tak apa, tak sihat dah, kita buat laju. Dah kita seorang kan senang tu kan.
Mula-mula kita berasa sehat, kita pun buat beralu. Ala ngujung tu berasa pening dah, kita pun percepat kan. Selesa buat ibadat gitu kan. Tapi kalau sembahyang orang ni, Allah, cepat nak pergi mana tu imam? Tengok. Allah tu imam, bapalah panjang sangat, lelah ke tua belakang. Pula. Patutnya seorang hak lebih selesa buat amal sunat ni. Ada ni. Tapi kita seorang tak jadi, kalau ramai jadi, mana hati kita tak solid. Dia sebulan sekali ni untuk ramai-ramai. Lepas tu kita buat sendiri-sendiri lah pula. Gitu je lah. Cuma nak ceritanya, kalaulah semayang hajah, semayang tasbih, buat berjemaah, tidak disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Sebab dia bukan semayang sunat, dia ditutup berjemaah. Apabila disuruh dengan as-salatu jami'ah, kita ni jawab, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gitu. Tu bila dia pun solatu jami'ah, macam sembahyang raya tu nah, macam sembahyang tarawih tu nah, kita pun la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dah kita nak cerita waktu. Kemudian nak cerita berkaitan dengan syarat. Syarat bagi orang yang azan, muazzin, orang yang iqamah, mukim. Apa syarat dia? Kemudian syarat lafaz tu dia akan cerita di hadapan. Syarat dia 3 perkara. Pertamanya Islam. Keduanya mumayyiz. Ketiganya laki-laki. Ini azan dan iqamah ni. Azan dan iqamah syaratnya lelaki. Kalau perempuan hanya iqamah jua. Ini cerita ni azan dan iqamah. Sebagaimana azan dan iqamah disunatkan apabila lahir anak tu. Lahir anak tu kan. Disunatkan azan dan iqamah. Syarat muazzinnya, mukimnya adalah laki-laki. Lelaki yang azan dan iqamah tu. Sebab disunat dua-dua tu. Kalau tak ada lelaki, perempuan ambil iqamah saja. Ada di situ lelaki. Ni ada ni, pernah berlaku. Dia punya ayah tu, ayah budak tu tak pandai. Dia semua dara azan dan iqamah. Dia semua dara azan dan iqamah. Dia syarat nak azan dan iqamah, ni lah 3 ni lah juga. Islam, mumayyiz dan laki-laki. Syarat anak tu anak orang Islam. Anak kafir tak disunatkan. Anak orang Islam. Kemudian yang muazzin tu pula, yang tukang nak bang kepada kanak-kanak yang baru lahir tu, syaratnya 3 ni. Islam, mumayyiz dan juga lelaki. Lelaki. Boleh dia suruh mak saudara dia. Mak saudara dia pun azan dan iqamah mak saudara dia pula. Yelah ke lah tu. Syarat azan dan iqamah Islam, mumayyiz dan ketiganya laki-laki. Kerana mumayyiz, dia syarat pertama Islam. Orangnya dipanggil Muslim. Syarat yang kedua mumayyiz. Di syarat kedua ni tamyiz, bukan mumayyiz. Tamyiz. Orangnya mumayyiz. Islam. Orangnya Muslim. Tamyiz. Orangnya mumayyiz. Dia gitu. Faham tak ni? Tapi tak apalah kita tak tulis mumayyiz pun.
tamyiz. Orangnya mumayyiz. Tapi dia sebut mumayyiz pun tak apalah. Pandai ni. Macam Islam, orangnya Muslim. Iman, mukmin. Kan gitulah. Ada. Ihsan, muhsin. Pada. Jadi tamyiz, orangnya mumayyiz. Jadi syarat azan dan iqamah ni adalah Islam, tamyiz dan laki-laki. Dia gini. Dia kalaulah ibadah tu bergantung kepada niat. Kalau ibadah tu bergantung kepada niat, syaratnya Islam dan tamyiz. Tetapi azan dan iqamah tidak syarat niat. Tidak syarat niat. Azan dan iqamah tidak syarat niat. Ada ni. Bukan kata nak azan saja aku azan, tak ada. Nak iqamah saja aku iqamah. Dia tidak syarat niat. Maka ibadah yang tidak bergantung pada niat, dia tak syarat orang Islam, orang kafir pun jadi. Dia asalnya begitu. Tetapi ada pun azan iqamah syiar yang besar dalam agama. Walaupun tidak bergantung kepada niat, untuk sah azan dan iqamah, dia tetap kena orang Islam. Ada ni. Dia asal-asalnya perkara kebaikan ni ada yang bergantung pada niat. Ada yang tidak bergantung pada niat. Contoh, mandi wajib bergantung pada niat. Jadi orang kafir ni, masa dia kafir, dia berhadap besar. Dia ada sekolah-sekolah, dia masuk kelas mata pelajaran agama. Dia tahulah bila berhadap besar, kena mandi. Dia pun mandilah masa kafir dia tu. Niat dia saja aku mengangkat adab besar lah. Dia belajar juga di sekolah. Contoh. Tak sah. Sebab apa? Sebab dia bukan orang Islam. Mandi wajib syaratnya adalah niat. Maka niat ni kalau orang kafir bukan ahli bagi niat, tidak berkelayakan. Faham tak ni? Sebab tu bila dia masuk Islam, dia kena mandi wajib atas pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun setengah-setengah pandangan, dia berhadap besar pada masa kafir, dia mengucap dua kalimah syahadah, semua tu terhapus belaka dah. Tak payahlah mandi wajib. Faham tak ni? Sekarang ni orang kafir, dia masuk Islam. Dalam kafir dia tu dia berhadas besar. Adakah dia kena mandi wajib? Dia ada dua pandangan di situ. Satu pandangan kena mandi wajib. Satu pandangan apabila dia masuk Islam, Tuhan akan hapuskan kesemuanya hak pada masa kafir, termasuk adab besar. Tak payah wajib Kita fardu takdir lah. Saya pada masa kafir, saya pandai mandi wajib tak diiktibar. Sebab apa? Sebab mandi wajib ibadah yang bergantung pada niat. Maka syaratnya adalah Islam. Pada ni. Sebagai contoh, ada najis. Maka kita dituntut basuh najis. Jadi basuh najis ni, adakah bergantung pada niat? Tidak. Orang kafir tolong basuh. Tiba-tiba dia basuh tu kena dengan kaifiah, cara. Hak dalam syariat kita. Hukum suci juga. Orang kafir buat suci buat apa? Tak, itu perkara yang tidak bergantung pada niat. Orang kafir buat pun jadi. Ada ni? Bukan kata orang kafir orang basuh najis tak suci, kita kena basuh pula. Dah kafir kan. Basuh najis bukan bergantung pada niat. Kita kena niat baru jadi suci. Saja aku basuh najis mutawassithah ini dengan air mutlak gitu. Ada. Maka kalau kafir buat sekalipun, okey, jadi. Ini sebagai contoh. Memandikan jenazah tidak bergantung pada niat. Tiba-tiba yang mati tu mu'allaf, yang asalnya dia bukan Islam. Lepas dia mati, adik-beradik kafir dia tu nak mandi. Beri je lah. Boleh. Cuma kita pantau supaya dia mandi tu rata. Kita ajar buat gini biar dia rata. Sebab itu bukan bergantung dia niat. Sampai masa kapang dia nak buat juga. Tak apa, beri.
Pada masa semayang, tak boleh. Sebab itu bergantung pada niat. Tiba-tiba nak turun kubur, dia nak turun juga orang kafir ni. Beri dia turun. Tak apa. Tapi itu semua fardu kifayah tu. Mandi kapan ke bumi fardu kifayah. Tapi bukan perkara yang bergantung pada niat. Orang kafir boleh buat. Azan dan iqamah pun sama juga. Tidak bergantung kepada niat. Tapi ini syiar yang sangat besar dalam agama. Syaratnya kena orang Islam. Tiba-tiba dia bang. Dia bang ni bang seorang dia lah. Bukan bang di spekar. Dalam azan tu ada asyhadu an la ilaha illallah. Ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam tak dia? Contohnya. Sebab dia mengucap dengan syahadah serta dia mengaku dia terima hak tu. Bukan hanya dari hidup orang Melayu. Dia pun pandai lah sebut la ilaha illallah mung ni. Padahal dia tahu gapo pun dia kata saja je tak jadi Islam. Dari hidup kapal orang Melayu. Main orang Melayu sokmo. Kadang-kadang pandang ngaji Quran. Dia pandang ngaji Quran. Dia saing dengan budak Melayu. Dah jadi Islam ke? Dah. Dia ajin tu saja. La ilaha illallah ke? Ataupun dia ajuk. Ataupun dia turut orang bang iqamah ke? Aku pandang. Gak bang. Dia pun buat bang. Misalnya. Dalam bang tu ada asyhadu tu. Jadi Islam ke tak? Tengok. Kalau dia betul-betul mengucap tu untuk masuk Islam, jadi Islam lah. Ni setakat dia ajuk. Tak jadi Islam. Setakat dia ajuk saja. Faham tak ni? Tak jadi Islam kalau setakat ajuk saja. Beda. Tapi kalau betul-betul dia nak Islam dengan asyhadu, jadi Islam lah. Tapi bang tu sah ke tak? Tak sah. Dah dia jadi Islam dah kan lepas daripada asyhadu. Dah masa Allahu Akbar mula-mula tu Islam tak lagi? Tak lagi. Tak sah juga. Patut mana? Bang kali kedua biar dia pula bang. Dia kata, aku nak masuk Islam. Tapi aku nak masuk Islam dengan bang. Dengan azan. Dia pun bang lah. Tapi masa Allahu Akbar mula tu tak Islam lagi. Maka tak jadi lagi lah. Sampai dia asyhadu baru jadi Islam. Sudah bang, tak sah lagi tu. Dia kena bang semula. Dia bang lah apa? Islam lah dia. Dia bang lah. Hati kita tak tahu. Hati tak tahu. Nampak dia suka rela mengucap dengan syahadah dan dia faham apa dia kata, Islam lah dianya. Hati dia macam ni kita tak tahu tu. Hati tu macam mana tak tahu. Sama macam orang Islam keturunan tu lah. Mulut duduk mengucap dengan syahadah sokmo. Akidahnya macam mana? Bukan hati ni buat ingatan. Akidahnya macam mana? Betul-betul dok la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dia la ilaha illallah? Mengesakan Allah. Mengesakan Allah betul lah. Mengesakan Allah pada zat saja je ke? Mengesakan Allah pada sifat. Mengesakan Allah pada perbuatan. Tu la ilaha illallah tu mengesakan Allah pada zat, sifat dan pada perbuatan. Ni baru je. Tapi kalaulah bukan setakat Islam keturunan, bukan setakat mengucap dengan syahadah, rajin semayang, puasa, apa semua rajin, wajib sunat, akidahnya tidak mengesakan Allah, termasuk tidak mengesakan Allah pada perbuatan, tak pakai gawa juga. Tak pakai gawa tu. Tu kata tadi tu kena tekan bab tauhid, bab akidah, tapi jangan ngajak pasal mensyirikkan orang tu. Kang sikit syirik lalu dah orang. Ada ni. Bila. Jadi syarat azan dan iqamah yang pertama Islam, kedua mumayyiz, ketiga laki-laki. Maka jika ada ia muazzin dan orang yang bang dan orang yang iqamah, didiri akan dia bagi keduanya oleh imam, oleh kerajaan. Maka iaitu 6 syarat. Kalau kerajaan nak latih pula, dia kena ada 6 syarat. Dia ada 6 syarat. Syaratnya Islam, akil, berakal, baligh. Yang ketiga baligh. Lepas tu syarat azan dan iqamah, kalau bukan dilantik oleh imam, oleh kerajaan, Islam, mumayyiz, laki-laki. Tak ada sebut berakal.
Orang gila boleh bang. Orang gila tidak mumayyiz dia panggil. Apa beza mumayyiz dengan akil lah? Dia kena ngaji pula tu. Sekarang nak azan non iqamah sendiri-sendiri ni. Hak surah-surah ni. Hak sukarela ni. Syaratnya Islam mumayyiz laki-laki. Kalau dilantik oleh kerajaan, Islam akil, berakal, baligh sampai umur. Apa beza mumayyiz dengan akil? Tu kena ngaji pula situ tu. Beza tu antara mumayyiz dengan akil. Mumayyiz ni akal yang boleh menilai. Dengan bahawa dia tidak gila, dengan bahawa dia sudah boleh membezakan walaupun dia belum balik sekalipun 7-8 tahun. Dia tak boleh nak beza lagi. Dia boleh beza dah mana bersih, mana kotor, mumayyiz tu. Tapi baliknya belum. Syarat azan dan iqamah bukan baligh, mumayyiz. Tapi kalau hak kerajaan lantik, dia syarat kena pilih hak baligh. Bukan hanya mumayyiz saja, bukan hak baligh. Wallahu a'lam. Kitab 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Muka surat 18. Sifat yang keji yang ke-7. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Mengkagumi diri. Dalam kurungan tu ujbun. Kita sebut dengan ujbun. Apabila kita berhenti, jadi ber di hujung tu baris baca dengan baris mati. Jim di tengah tu baris mati juga. Jadi mati dengan mati nak baca tak boleh, kita periduklah baris jim hak asal mati tu. Dan jim nak berbagi apa? Tengok ain sebelum bagi apa? Bagi depan. Maka jim berbagi depan. Ujub. Samalah dengan syukrun. Ra bagi mati. Ra bila wakaf, jadi kita baca dengan mati. Kaf tu memang mati dah. Tapi bila kaf, bila ra jadi mati juga bab wakaf. Kah mati, maka nak mudah sebutnya hak kah tu berbaris. Dan baris apa? Tengok shin sebelum tu bagi apa? Bagi depan syukur. Sabrun, sabar. Dia gitulah. Ujbun, itu sebut dengan ujub. Dia terjemahan dia mengkagumi diri. Ujub ni kalau kita kata kau perasan dah. Perasan. Orang apa? Orang panggil jejaka perasaan. Kau apa panggil? Dia panggil apa tu? Dia maksud dia apa tu? Lagu ke apa? Ada. Jejaka perasaan. Apa dia? Perasaan. Perasaan pandai, perasaan bijak, perasaan macam-macam lah. Perasaan lebih. Perasaan lebih. Lepas tu dia lebih ke tak lebih tu cerita lain. Perasaan tu dia lebih sungguh. Mana dia perasaan lebih? Perasaan juga tu. Panggil perasaan lah juga. Kalau dia tak ada gapa perasaan lebih, tak bodoh gitu. Dia perasaan lebih. Dia orang tak ada gapa satu. Ni hak memang lebih lah ni. Dia pun perasaan lebih. Tu ujub. Iaitu menganggap dan merasakan dirinya lebih daripada orang lain. Dia tak ada tu lebih daripada orang lain tu. Sebab kalau lebih daripada orang lain, dia tak panggil ujub, dia panggil takabur. Dia ujub ni hanya
menganggap merasakan diri lebih. Bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain dia jadi takabur. Dan memang ujub salah satu dari punca besar kepada takabur. Mana ni? Ujub memang punca yang besar kepada takabur. Tapi ujub ni tidak semestinya takabur. Dia hanya menganggap merasakan dirinya lebih. Bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain saja, itu panggil takabur. Mana? Naik selakah lagi. Mula-mula lebih ilmu, lebih amal, rajin buat amal. Allah, kita ni lebih sungguh ilmu. Daripada orang lain, dah babik orang. Lebihnya amal, banyaknya buat amal. Nak banding orang lain, nak cara orang. Kita cara orang Kita lebih itu seorang je. Orang dia dengan Tuhan Ada ni. Dia tak babik dengan orang ni. Dia sendiri je. Berasa lebih ilmu, berasa lebih amal. Ada ni. Kemudian dia panggil apa? Membilang besar akan diri lah panggil. Dia ujuk ni merasa lebih diri sendiri. Diri je. Itu dosa lah, haram. Membilang lebih pada diri ataupun benda yang ada di diri kita. Apa dia? Ilmu, ibadah. Itu ada di kita. Serta kita tak takut Tuhan tarik balik. Itu panggil ujub. Serta kita lupa itu semua ada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita rasa lebih dengan ilmu, dengan amal, tapi kita takut Allah Ta'ala akan tarik bila-bila masa pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta kita tak lupa yang ada di kita ni adalah nikmat daripada Allah. Itu tak panggil ujub. Itu tak panggil ujub. Maknanya dia memanglah bilang lebih. Ilmu amal yang ada. Tapi dia bilang lebih pun serta dia ingat, ni semua datang daripada Allah ni. Ujian besar daripada Allah ni. Dan Allah boleh tarik bila-bila masa ni. Itu dah anggap ujub. Pada ni. Dan memang kita kena bilang lebih nikmat yang Tuhan beri kita. Pada ni. Ilmu ni benda sangat besar ni. Bukan semua Tuhan beri ilmu. Bukan semua Tuhan buka hati nak belajar. Lepas ada ilmu pula rajin buat amal. Bukan semua orang boleh ni. Ini nikmat besar daripada Allah. Kita kena bilang besar. Tapi bilang besar atas nikmat Allah. Atas nikmat Allah. Kitanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hakikinya hak Tuhan belaka. Kita ada benda. Walaupun kita wajib berpegang pilihan dan perbuatan ada di kita, tapi bila ada perbuatan pun hak dia juga. Ada gitu. Hak tu tak apa, hak tu dah ujuk. Ujuk ni kita aku lebih. Ilmu aku banyak. Amal aku banyak. Pada ni. Walaha kesemua tu walaupun zahirnya ilmu amal tu mari dia usaha kita, tapi boleh buat usaha tu mari mana? Mari daripada Allah. Hak pelik laginya kita ujuk ni dengan benda yang bukan usaha kita. Ujuk dengan comel. Dah siapa buat comel? Kan ada hospital boleh lepas je keluar anak dia pun ejah jadi comel. Lepas keluar tu masa tu kan lembut lagi kan. Hospital pun betul hidung, betul pipi, betul macam ni ada boleh gitu. Dah kan lembut lagi tu kan. Buat hidung kepek betul semua tarik, ambil alat betul. Tak ada. Comel ke, suara merdu ke, tak ada hak kita hak tu. Dah nak ujuk dia hak tu. Kalau ilmu amal usaha kita. Tapi usaha kita tu mari mana? Ada ni. Dan memang kita
kita nak rasa bersyukur, kita kena bilang lebih. Kalau kita tak bilang lebih ilmu dan amal tauhid kita nak syukur kat mana? Yelah kita nak syukur bila kita bilang lebih. Ilmu ni benda besar ni Tuhan beri ni. Amal ni taufik daripada Tuhan belaka ni. Besarnya Tuhan beri. Tu kita bersyukur. Ada ni. Tak. Tadilah kalau bab ilmu ni Allah lah. Kalau kira kita kata kok adat-adat kata kok orang hok duk sejid surah lah, hok paling rajin belajar. Tapi dok pun. Orang hok semangat nak mati syahid semua semangat. Hok ni lah patut kuat belajar. Dok pun. Tengok. Kalau tuan tak pilih. Semangat. Sanggup mati, sanggup korbankan nyawa. Sanggup korbankan wang ringgit. Sanggup korbankan masa. Sanggup kalau kata ditindas pun, ditindah lah. Orang buang pun orang buang lah. Orang nanya pun orang nanya lah. Tapi lillahi ta'ala, demi untuk menegakkan agama Allah. Sanggup. Biarlah susah macam mana pun sanggup. Orang gini yang paling kuat nak belajar. Tapi ada juga orang tak mau belajar. Itu semua atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada ni. Semangat. Taing buat BBQ ramalah. Taing buat kelas fardu ain boleh bilang. Tak ada BBQ. Dia buka kelas fardu ain. Dia panggil seorang ustaz. Minggu pertama adalah buat makan dengan BBQ. BBQ panggil tau. Barbecue. Barbecue mana pula gitu? Barbecue. Bukan BBQ. Barbecue. Kalau baby pula, baby tu pula. Jadi minggu pertama tu buat makan lah. Ramah tunjuk muka. Masing-masing ni ambil gambar, ni ambil gambar ni. Masuk FB dah ni. Kita ni mengadakan kelas fardu ain ni. Mula-mula semangat. Minggu kedua tinggallah catat 10 orang. Tak ada. Tapi kalau cakap mulut, nyawa pun sanggup korbankan. Segala-gala sanggup korbankan. Tapi belajar, tambah. Apa tu kata? Boleh belajar, boleh faham, boleh wa'amal. Itu semua pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena bilang besar. Dan kita wajib bersyukur. Gitu. Ada ni. Mana kalau kita adat kata, orang semangat tu paling rajin belajar. Orang di masjid tu paling rajin belajar. Tak. Orang di masjid pun, kalau orang ngajar, tambah belajar pun ada. Hak balik pun ada. Hak orang mengajar dia ngaji Quran, dia berzikir pun ada. Hak orang mengajar dia bersembang pun ada. Duduk di masjid, 5 waktu. Orang mengajar dia bersembang luar. Dia tak ada dia mengajar. Lepas tu mula lah, payah nak faham. Nak ambil payah faham, dia duduk sembang. Tengok. Ni. Penyakit belakang ni. Tapi penyakit ni orang mana ni? Orang masjid 5 waktu. Kalau terkata orang gini sepatut adat kata tak ada penyakit. Tapi atas pilihan Tuhan, dia tak ambuh. Belajar tak ambuh. Kau ni nak amal je. Ni. Lepas tu kata ilmu amal kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena bilang besar dan jangan lupa itu semua pemberian daripada Allah. Allah boleh tarik bila-bila masa. Tu tidak panggil ujub. Itu tidak panggil ujub. Ujub ni dia membilang dirinya besar gitu je. Dia tak takut Tuhan tarik balik dan dia lupa bahawa itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sini kena tu sikit lah tu sebab dia ada tambah dirinya lebih daripada orang lain. Orang lain tambah. Dan orang lain tu pergi kepada bahagian takabur pula. Takabur sifat yang keberapa? Takabur. Takabur lepas dah. Takabur sifat pertama. Sifat pertama takabur.
Dia takabur membesarkan diri. Gitu je. Takabur membesarkan diri. Kemudian ujub menganggap merasakan diri lebih daripada orang lain. Dia tak ujub hanya membilang menganggap dirinya lebih. Seperti membanggakan dia lebih berilmu, lebih banyak ibadah dan sebagainya. Sampai sini. Tanpa bimbangkan kehilangan perkara tersebut. Kalau dia tak lupa bahawa Tuhan boleh tarik bila masa, itu bukan panggil ujub. Dan melupai yang ianya apa tu? Hak ilmu ke, ibadah ke, hak lebih-lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia lupa hak tu. Dia yang pertama dia tak bimbang, Tuhan tarik balik. Dia lupa semua tu ada datang dari Allah, itu dia panggil ujub. Sebaliknya kalau membilang lebih, serta dia tidak lupa bahawa itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut Tuhan ni tarik, bila masa boleh tarik, Tuhan tarik balik, itu tidak panggil ujub. Ialah hak Tuhan belaka kan. Tuhan nak tarik, Tuhan tarik lah. Walillahi ma akhaza walahu ma a'ta. Bagi Allah, barang hak diambil pun hak Allah. Bagi hak dikurnia pun hak Allah. Hak Allah belaka. Tuhan nak ambil, Tuhan ambil. Pada ni. Kalau tak lupa gitu, itu dia tidak panggil ujub. Ujub ini adalah punca takabur. Bagi pada takabur. Takabur ni merasakan dirinya lebih daripada orang lain. Daripada orang lain. Itu dipanggil takabur. Sifat ujub ini suatu kelakuan hati yang sangat berbahaya dan tercela. Ia ujub membinasakan pahala ibadah dan menghilangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mana firman-Nya, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Artinya ingatlah peristiwa hari peperangan Hunain, di mana kamu telah merasakan bilangan kamu ni cukup ramai. Lalu kamu memandang lekeh dan gampang kepada kekuatan musuh hingga kamu dikalahkan. Anggapan kamu itu tidak menolong kamu sedikit pun. Ni. Jadi peperangan Hunain dengan Puak Hawazin, selepas daripada pembukaan kota Mekah, masa tu tentera Islamnya ramai. Tentera Islamnya ramai. Mana apa 10,000 tentera Islam. 10,000 tentera Islam. Hak Islam lama dah. 2,000 hak orang Mekah hak baru masuk Islam. Jadi semua sekalinya 12,000 tentera. Jadi apabila siapa di Hunain tu, Puak Hawazin tu tak takut dah lah. Perang Badar, perang Uhud, tak ramai mana. Hak ni pembekaan kota Mekah. Hak sahabat Nabi, hak Islam lama dah tu 10,000. Campur pula dengan orang Mekah hak baru masuk Islam 2,000, 12,000. Jadi kira-kiranya tak ada gapo dah. Tak ada gapo dah. Jadi hati pun berasa lega dah. Hati pun berasa lega dah. Walau Tuhan kata, falam tughni ankum syai'a. Tuhan kata, maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Mana apa? Mu ramai sekalipun, kalau Tuhan tidak tolong, kamu tak akan menang. Ramai mana sekalipun. Faham tak ni? Akhirnya pakak lari belakang lepas kena panah. Faham tak ni? Hak 2,000 tu pakak lari. Ada kata tinggal 300 orang. Ada kata tinggal 199 orang. 199 orang je. 133 muhajirin, 66 ansar. Ada kata 80 orang je. Tu hak Nabi ambil tanah, Nabi gempar, Nabi lontar tu. Hak dalam ayat, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama tu.
Kemudian mata tu masuk dalam mata musuh. Nabi pun suruh Ibn Abbas supaya seru supaya kembali hak lari tu. Sebab seorang Abbas ni kuat, kata setengah jarak dia dengar sampai ke 5 kilo boleh dengar. Maka hak lari pun dengar seorang Abbas ni. Kena pakat balik semula. Tapi nak cerita ni apa ni? Apabila ujub sahaja, Tuhan tidak akan bagi pertolongan. Pada ni. Ni bahaya ni. Ni kita berasa hairan diri. Kita berasa, kita menang dah. Kita kuasa besar dah. Ramah dah orang kitanya. Dah usin dah. Ni. Ingat baik. Ni. Ini pengajaran ni. Peperangan Hunain. Dengan puak Hawazin. Dekat ni. Puak Hawazin dekat Taif tu. Dia puak Hawazin ni antara Mekah dengan Taif. Puak Hawazin ni. Dia puak Hawazin tempat tu nama Hunain antara Mekah dengan Taif. Lepas daripada pembukaan kota Mekah. Dia berasa macam tak ada apa dah. Ramai. Pusing apa? Badak Uhud sikit je. Okey je. Boleh menang. Pada ni. Ni kadang-kadang ujian. Dalam keadaan lemah. Cara ujian lemah. Dalam keadaan berkuasa. Ni ujian besar lagi ni. Ujian dalam keadaan berkuasa tu lebih besar. Hak tu kata hak dalam keadaan ujian hak Tuhan lebih kuasa ni, hak lagi lah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nampak kita pandai tu, kita ni. Orang hak ni bijak pandai belaka ni. Bijak pandai zahir. Orang hak duduk tolong kita tu batinnya macam mana? Dia bijak pandai ilmu dunia. Ilmu agamanya macam mana? Hubungan batin dengan Allahnya macam mana? Ada ni. Jangan duk bangga-bangga dengan ni, cerdik. Orang pandai-pandai belaka ni. Orang pandai-pandai belaka ni. Ya, pandai ilmu dunia. Kita nak balik kepada syariat. Nak balik kepada agama Allah. Kita nak tuntut redha Allah. Macam mana? Kita dan sekeliling kita tu, macam mana hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah hati kita bertambah insaf? Adakah hati kita bertambah tawaduk? Adakah hati kita bertambah lembut? Ataupun hati kita bertambah sombong? Bertambah payah nak tengok orang? Terkena nilai molek. Faham tak ni? Ni ujian. Perperangan Hunain. Ngepuak Hawazin. Atau pengajaran. Tapi kalau kita sebut pengajaran, jadi sensitif, tak nak dengar, kau keras hati orang gitu. Patutnya kita kau lembut hati. Kau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kau jaga. Bunyi je. Macam tak kenali kita tu ambil tahu lalu. Jangan kita nak tutup, jangan. Ada ni. Kita nak tuntut redha Allah atas dunia ni sebagai bekal akhirah. Faham tak ni? Kita nak apa? Nak kebanggaan boleh buat tu ni. Hak tu hak dunia. Hak tu hak dunia, bukan tolak dunia. Faham tak? Bukan tolak dunia, jangan salah faham. Tapi matlamat kitanya redha Allah. Apa yang kita buat, matlamat kita redha Allah. Nak redha Allah ni lah. Nak redha Allah ni. Masing-masing kena ada kekuatan dalaman. Ada kekuatan dalaman. Ilmu kena tambah. Ilmu kena kau banyak. Ni jangan belajar pun dak dah. Dengar-dengar pun dak dah. Hak tukang ngajar pun dak ngajar dah. Apa? Tak ada dah. Tak ada ke mana? Kita nak tuntut redha Allah. Kita nak tuntut redha Allah, balik pada agama Allah. Kena nak tuntut redha Allah ni, pokok pangkalnya balik pada akidah. Balik pada akidah, balik pada iman. Radhiyallahu anhum. Allah redha daripada orang yang beriman dan beramal soleh. Iman tu nombor satu. Macam mana iman? Macam mana akidah? Ni hak bawahan-bawahan ni macam mana? Hak peneraju ni macam mana akidah? Betul-betul ada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak ada akidah ahli sunnah wal jamaah, tak ada timbul redha Allah, tak ada. Tak ada timbul redha Allah. Nak redha Allah, allazina amanu wa amilus solihat. Pada surah Al-Bayyinah tu, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Di hujungnya radhiyallahu anhum wa radu anhu.
Hak tak redanya orang yang beriman dan beramal soleh. Nak beriman amal soleh, kena mantap ilmu. Kemudian nak kuat iman, kena mantap hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Takut dia mari macam-macam ni. Dengan ujubnya, dengan takaburnya, dengan radak cepat marahnya. Cepat dalam marah. Sebab apa? Kita ni sibuk Dia orang tak tahu kita kerja ni ke mana. Mai duk komen banyak-banyak, kita ni nak marah tu dah nak terima tugas, tak terima amanah. Kan jangan duk bersungguh lah. Dengan radaknya, dengan riak, jaga molek tu. Tu jaga molek tu. Pada ni. Dia kedudukan apa semua itulah yang besarnya ujian. Macam kita lah. Ilmu banyak, kau besar ujian. Amal banyak, kau besar ujian. Itulah. Masa ilmu tak ada, kodok-kodok ilmu tak ada. Lepas mengaji ni, kau besar ujian. Pada ni. Kau boleh mengajar pula, kau besar ujian. Mengajar kau banyak, kau besar ujian. Dia gitulah. Kita duduk atas dunia, tempat ujian. Tempat kesenangannya, selepas dia mati. Gitu je lah. Ada ni. Ni hak tasawuf ni, kena mantap ni. Tapi nak cerita tasawuf pun, asasnya adalah iman. Betul-betul akidah tu kena mantapkan. Jangan hanya aku sasung, aku pandai, kikan aku tu pandai belaka. Bijak pandai ilmu apa? Ilmu dunia. Tak salah ilmu dunia, tapi matlamat kita ilmu dunia bijak pandai macam mana pun, matlamat kita redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita duk buat kerja siang malam ni nak jadi bekal akhirah, nak redha Allah, iman dan amal soleh. Nak iman nak amal soleh, ilmu kena mantap. Ilmu kena mantap, ilmu tauhidnya, ilmu fiqh fardu ainnya, ilmu tasawuf fardu ain. Ibnu Mas'ud ada berkata, al-halaku fisnaini al-qunutu wal-ujbu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.